Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pelajaran sirah kita. Kita sambung pelajaran sirah kita pada muka surat 22 iaitu persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar unit 4. Persaudaraan. Sebelum ni kita baca pada tajuk layanan penduduk Yathrib. Apakah layanan yang diberikan penduduk Yathrib ataupun Madinah ketika orang-orang Mekah berhijrah ke Madinah. Orang Mekah sampai Madinah, apa layanan ataupun sambutan mereka terhadap orang Mekah? Muhajirin. Siapakah dia orang Muhajirin? Kita dah baca itu. Orang Islam yang berhijrah bersama-sama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Orang yang penduduk Mekah yang lari daripada Mekah itu berhijrah ke Madinah dipanggil Muhajirin. Nombor yang sebelah tu Ansar. Apakah dia Ansar? Siapa dia Ansar? Penduduk asal Madinah yang telah memeluk Islam, terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj. Tengok daripada dua kaum tu. Ingat tu dua kaum tu. Buat garis kat situ. Semasa Rasulullah SAW berada di Madinah, perkara pertama yang dilakukan oleh baginda ialah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Tujuannya adalah untuk, pertama, mewujudkan persaudaraan berlandaskan Islam, yakni saudara angkat, dan menghapuskan gaya hidup berpuak-puak semasa zaman jahiliah. Apabila Nabi sampai, pertama dia bagi jadi saudara angkat dulu. Sebab apa? Bila jadi saudara angkat, dia akan tolonglah saudara itu. Nombor dua, membantu orang Muhajirin memulakan kehidupan baru dengan bantuan orang Ansar. Apabila ada saudara angkat, dia akan bantulah saudara angkat itu. Saudara angkat daripada orang Ansar akan membantu saudara angkat daripada Muhajirin yang mai tadi. Mereka mai hijrah tu, mai selai sepinggang kan. Kan harta mereka ditahan oleh kafir Mekah. Di Mekah tu, orang kafir musyrikin Mekah tu tahan dan rampas harta mereka. Jadi mereka pun mai selai sepinggang lah. Nombor tiga, membentuk sifat pengorbanan yang tinggi dan mengutamakan orang lain demi menegakkan syiar Islam. Rasulullah SAW menanamkan ataupun membentuk sifat pengorbanan kepada orang-orang Islam pada masa itu untuk membantu orang lain. Walaupun mereka dalam keadaan susah. Macam itulah kita hari ini. Kalau boleh bantu orang, kita bantu. Peranan kaum Muhajirin di Madinah. Tengok tajuk bawah sikit, bawah tu. Peranan kaum Muhajirin di Madinah. Apa peranan mereka? Apabila mereka mai selai sepinggang, mereka tak ada peranan? Ada. Peranan mereka, pertama, bersama-sama kaum Ansar menjaga keselamatan kota Madinah. Jadi, apabila mereka sampai ke Madinah, mereka ni bertanggungjawab lah, sama-sama jaga keselamatan kota Madinah. Kalau ada orang nak serang ke, orang nak buat kacau, mereka akan jaga sama. Nombor dua, membantu meningkatkan ekonomi Islam di Madinah. Mereka ni tolong orang Islam di Madinah ni dari sudut ekonomi. Sebab sebelum ni, Madinah ni ekonominya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nombor tiga, membantu Rasulullah SAW mengembangkan agama Islam. Jadi, bila mereka sampai di Mekah, jadi mereka tolong Nabi Muhammad ajak orang-orang Ansar tentang Islam. Mereka dah Islam lama dah dengan Nabi Muhammad di Mekah. Jadi, mereka mai ke Madinah, hijrah, dalam peristiwa hijrah tu. Jadi bila sampai di Madinah, mereka sama-sama dengan Nabi Muhammad, mereka ajaklah orang-orang Ansar. Muka surat 23. Peranan kaum Ansar di Madinah. Apa peranan Ansar? Pertama, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, memberi jaminan keselamatan dan juga modal untuk berniaga. Jadi bila orang-orang Islam daripada Mekah, iaitu orang Muhajirin, sampai ke Madinah, orang Madinah ni peranan mereka membantu, iaitu pertama tempat tinggal mereka bagi, makanan, minuman, jaminan keselamatan dan juga modal untuk berniaga. Kemudian nombor dua, bersama-sama Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin berjuang mempertahankan Islam. Jadi bila Rasulullah mai, jadi mereka pun bantu Rasulullah untuk mempertahankan Islam. Siapa nak kacau ataupun nak menyakiti Rasulullah, mereka ni sama-sama mempertahankan Rasulullah. Mereka sama-sama pergi berperang dengan Rasulullah. Kemudian, hikmah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Apa hikmah dia? Nombor satu, mewujudkan perasaan kasih sayang dan silaturahim melalui sistem saudara angkat. Sistem saudara angkat. Bila ada saudara angkat, mereka ni membantu dan bagi mereka rasa nak tolong lah. Ada rasa sayang dengan saudara angkat mereka.
Nombor 2, saling membantu dan bekerjasama atas dasar akidah yang sama. Jadi orang Islam sama orang Islam kena membantu, bekerjasama. Nombor 3, kaum muhajirin tidak berasa terasing dengan layanan baik yang diberikan oleh kaum Ansar walaupun berada di negara orang. Jadi Rasulullah nak wujudkan rasa apa? Tak ada rasa kekok lah bila orang muhajirin berada di Madinah, mula-mula pi kan. Tak rasa terasing. Sekilas info di bawah. Rasulullah SAW telah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar di rumah Anas bin Malik. Seramai 90 orang kaum muhajirin dan ansar yang telah dipersaudarakan pada ketika itu. Konsep hijrah pada zaman sekarang. Konsep hijrah. Apa hijrah? Kalau zaman Nabi Muhammad tu berpindah daripada satu keadaan yang tak selamat, daripada Mekah, daripada ancaman orang-orang kafir, kepada tempat yang selamat, iaitu di Madinah. Tempat yang selamat untuk orang Islam. Jadi hari ini macam mana pula? Hijrah dalam bentuk perpindahan. Yang pertama tu, berhijrah untuk menuntut ilmu sama ada dalam negara ataupun luar negara. Selain itu, wajib berhijrah untuk mencari pekerjaan dan dilarang untuk memohon simpati orang lain jika seseorang itu mampu dan kuat untuk berusaha dari segi fizikal dan mental. Jadi kalau kita sihat dari segi fizikal dan mental, kita tak boleh minta-minta pada orang. Jadi kalau kita tak boleh buat kerja di sini, kita kena pergi cari tempat lain. Macam orang Tasik Cempedak, dia tak boleh buat kerja Tasik Cempedak, dia pergi cari kerja di Kulim. Tu hijrah juga. Dia pergi cari kerja di belah pulau tu, Pulau Pinang. Jadi dia pergi cari kerja. Itu pun hijrah juga. Ada yang orang hijrah tu dia pindah duduk sana, ada yang orang berulang. Ataupun yang dikata tu menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu dalam negara, luar negara, pergi duduk asrama. Itu kira macam berhijrah jugalah. Ataupun orang yang pergi luar negara, tu hijrah duduk sana 2-3 tahun baru balik. Hijrah lah tu. Kemudian yang kedua, hijrah dalam bentuk meninggalkan larangan. Berhijrah dan berazam untuk tidak melakukan maksiat seperti meninggalkan solat, mencuri, tidak berpuasa dan sebagainya. Itu pun hijrah juga. Azam untuk buat benda-benda yang baik, tinggal benda-benda yang tak baik tu. Daripada kita selalu tinggal solat, rajin tak tinggal solat dah. Itu hijrah tu. Dia mencuri, dia tinggal perbuatan mencuri. Tu dapat pahala lah. Tidak berpuasa, dia tahun ni aku tak puasa, tahun depan nak puasa lah. Macam tu, nak puasa penuh. Itu pun hijrah jugalah, daripada tak baik kepada yang baik. Kemudian yang ketiga, hijrah dalam melakukan perubahan sikap, iaitu maksud dia mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Sifat mahmudah ni sifat yang terpuji, dan meninggalkan sifat-sifat mazmumah. Mazmumah sifat yang dikeji, seperti hasad dengki, malas dan lain-lain lagi. Perbuatan sifat-sifat yang buruk tu kita buang, ganti dengan sifat-sifat yang baik. Okey, muka surat 25. Penghayatan dia. Penghayatan. Apa penghayatan konsep hijrah dan ikatan persaudaraan? Ikatan persaudaraan sesama Islam lebih kuat berbanding perkara-perkara duniawi. Ikatan persaudaraan orang-orang Islam. Sebab Nabi kata orang Islam ni seperti satu tubuh badan. Tubuh badan yang satu. Kalau sebelah sakit, belah kiri sakit, belah kanan pun akan terasa. Macam pepatah Melayu kita, cubit paha kiri, paha kanan pun terasa. Okey, nombor 2. Pengorbanan harta benda lebih diutamakan demi menegakkan agama Islam. Untuk agama Islam, kita dituntut mengorbankan harta benda kita untuk menegakkan agama Islam. Jangan simpan. Kalau nak orang minta derma. Tak banyak, kita bagi sikit. Macam itulah. Nombor 3, sifat kerjasama dan tidak mementingkan diri sendiri dapat mengekalkan serta mengeratkan silaturahim. Serta tu bukan sata tu. Dalam buku saya tulis sin alif ta alif, sepatutnya sin ra ta alif, serta. Serta mengeratkan silaturahim. Dan nombor 4, jujur dan ikhlas dalam setiap perbuatan akan mendapat ganjaran yang tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jujur dan ikhlas. Orang jujur dan ikhlas, siapa pun tak boleh nilai ikhlasnya, hanya Allah. Kalau dia buat kerja ikhlas, maka dapat ganjaran yang tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
latihan satu. Tengok latihan. Namakan dua kaum yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah. Apa dua kaum yang dipersaudarakan tu? Nombor dua, mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kedua-dua kaum tersebut? Apa sebab disaudarakan? Apakah nama masjid yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan ke Madinah? Untuk sampai Madinah, Rasulullah berhenti di satu tempat. Apa nama tempat tu dan apa nama masjid tu? Ingat pada video yang sebelum ni ataupun pelajaran yang sebelum ni, apa yang masjid yang dibina sebelum sampai Madinah, Nabi tiba di mana tu? Tengok daripada muka surat 20 pun ada. Nombor 4, beri dua contoh konsep hijrah pada zaman sekarang. Ada dua konsep, dua contoh. Contoh apa dia? Muka surat 24 tu. Nyatakan maksud muhajirin. Apakah maksud muhajirin? Yang tadi. Baik, pada muka surat 26 ada latihan 2, lengkapkan silang kata di bawah. Silang kata di bawah buat melintang dan menegak, buat tangkap gambar macam biasalah tangkap gambar. Sebelum ni pun ada yang tak tangkap gambar. Tangkap gambar bagi saya. Okey. InsyaAllah kita akan sambung pada tajuk yang seterusnya, Mukjizat Nabi Muhammad SAW pada pelajaran yang seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.